Assalamualaikum. Saya upload video yang ada suara. Maaflah tadi tak perasan, termute-kan, penat bebel. Okey, pelajaran hari ini kita mulakan dengan mengenal nombor. Maknanya kita perlu mengenal nombor, macam mana nak menulis dalam perkataan dan menulis dalam angka. Sebelum kita nak menulis dalam perkataan, kita kena ingat dulu nilai tempat. Bila kita tahu nilai tempat, tak ada masalah dan tak ada kesalahan dalam kita menyatakan dalam perkataan. Okey, dari tahun 4 kita belajar hanya ada 5 digit nombor sahaja. Untuk naik tahun 5 tambah lagi 1 digit di depan menjadikan 6 digit. Maknanya ingat kamu belajar 6 digit mesti ada 6 nombor perlu ditulis kalau dia minta tulis dalam angka. Okey, mesti ada 6. Biasakan menulis 3 di depan, 3 di belakang. Contohnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarakkan 1, 2, 3, jarakkan 4, 5, 6. Kenapa? 3 yang di depan ni nilai dia adalah ribu. Okey, yang belakang ni adalah biasa. Kenapa kita panggil ribu? Kita tengok lepas ni. Okey, dari belakang nilai yang kita tahu adalah nilai sah dari belakang. Di depan sah adalah 10. Di depan 10 adalah ratus. Di depan ratus adalah ribu. Di depan ribu adalah puluh ribu. Yang ni yang kita belajar tahun lepas, betul? Kalau ingatlah. Untuk tahun 5 kita tambah selepas 10 nilai dia mesti 100,000. 100,000. Itu penambahan untuk tahun 5. Kamu perasan tak? Ribu, ribu, ribu. Jadi 3 nombor di depan nilai dia mesti dalam ribu. Tapi ribu ni hanya perlu sebut sekali sahaja. Jangan sebut ratus ribu, puluh ribu. Tak mau macam tu. Okay, bila ada dua perkataan macam ni, kita hanya ambil yang di atas sahaja. Yang bawah tu tak perlu ambil. Kita ambil saja yang atas saja. Sebab tu saya buat macam ni. Nanti bila nak buat latihan pun buat macam ni. Supaya kamu nampak macam mana nak menulis dalam perkataan dan menulis dalam angka. Contohnya macam mana kita nak menulis dalam perkataan. Saya beri dulu nombor 5, 2, 1, 0, 4, 8. Okay. Macam mana kita nak menyatakan nombor angka yang diberi itu dalam perkataan? Okay, mula-mula kita ambil nilai nombor tu dulu. 5, L-I-M-M-A, 5. 5 tu atas dia yang di kuning itu kita ambil 500. Jangan ambil ribu. Kita hanya ambil satu saja perkataan kalau ada 2. Kemudian kita ambil nombor yang kedua adalah 2. 2 tu 2 apa? Tengok yang atas, warna kuning adalah puluh. 20. Belakang 2 ada nombor 1. 1 tu 1 apa? 1,000. Selesai dah 3 digit yang di depan. Maknanya ribu hanya sebut sekali sahaja. 110,000. Okey. Kemudian ratus ada nilai tak? Tak ada. Jadi tak perlu sebut nilai tempat ratus. Kita telah ambil 4. 4 tu nilai apa? 40. Kemudian last sekali adalah 8. Perlu sebut sah? Tak perlu. Sah tak perlu ditulis dalam perkataan. Maknanya last sekali mesti dalam angka. Kalau nilai sah tu ada digit. Itu cara menulisnya. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. 3. 0, 4, 7, 1, 5. Okey, nombor yang pertama kita jumpa 3. 3 tu 3 apa? Ingat tengok ambil yang atas 300. Kemudian belakang 3 ada sifar. Jadi kalau sifar tak perlu tulis. Seterusnya nombor adalah 4. 4 apa? Atas dia 4,000. 300, 4,000. Seterusnya nombor apa? 7.
7 apa? 700. 700. Okey. Seterusnya nombor 1. 1 tu rumah apa? Rumah puluh. Ada ke perkataan kita panggil 1 puluh? Ada ke 1 puluh? Tak ada. Kita ada panggil 10. 10. Tetapi belakang 1 ada nombor 5, betul? Kita tak boleh tulis 10 5. Pernah ke dengar perkataan 10 5? Okey. Ingat, kalau di nilai tempat puluh, nombor dia adalah 1. Automatically kita tengok nombor di belakang dia. Kalau sifar, nama dia 10. Kalau 1 hingga 9, nilai dia adalah belas. Jadi sekarang ni kita tengok nombor puluh dia 1, tengok belakang dia adalah 5. Jadi nombor tu adalah 15. Jangan ada 105. Tak pernah diberi orang 105. Okey. Jadi kalau ada 1 tu terletak pada dengan puluh, kita tengok belakang, nilai dia mesti belas. Ingat, belas. Okey, sekarang ni macam mana kalau dia beri dalam perkataan, nak dalam angka. Okey, tengok ya. 790,806. Okey, 700. Jadi 700 ni kita nak letak 7 tu dekat mana? Dekat rubah ratus. Kita tulis sini 7. 90. 90. Sini 10. Kita tulis sini 90. Terus diletak ribu. Apa maksud dekat sini 90,000? Ada tak nilai dekat ribu? Tak ada. Sebab tu dipanggil tak sifar. 90,000. 800. Jadi dekat rumah ratus, nilai dia adalah 8. Kemudian dia terus ambil 6. Jadi ada tak sebut puluh? 60 ada? Tak ada. Jadi bila dia tak sebut nilai tempat puluh, dekat puluh ni kita letak sifar. 6 ni kita letak kat mana? Bila dia hanya tinggal angka nombor sahaja tanpa nilai tempat, dia adalah duduknya di rumah 6. Jangan kamu tulis 790,806 macam ni. Itu biasa. 790,806. Baru berapa digit? 4. Kita mesti ada 6 digit. Jadi berhati-hati, sebab tu pentingnya bila dalam menulis mengenal nombor, buatlah kotak macam ni. Lebih mudah untuk kita belajar macam mana menulis dalam perkataan, macam mana nak menulis angka bagi perkataan yang diberi. Okay, untuk contoh yang terakhir, 417,310. Okey, 400 dekat ratus kita tulis 4. 17,000. Macam mana kita nak tulis 17,000? 17 1 7. 17,000. 400 17,000. 300. 300. Dekat ratus ni kita tulis 3. 10. Macam mana kita nak tulis 10? 10. 1 sifar. Okey, jadi ini cara contoh macam mana kita nak menulis dalam angka ataupun dalam perkataan. Jadi cara yang paling mudah, kita buat isi dalam kotak. Tapi kalau saya cakap buat, tak ramai nak buat. Semua nak tunjuk pandai, betul? Jadi cuba ikut, tunjukkan dalam bentuk kotak. Susah sangat ke nak tunjuk dalam kotak? Okey, cuba saya nak tengok. Buat dalam buku Math 1. Okey, nanti latihan dalam buku sukat yang dah diberikan tu, latihan dalam buku teks, dah siap dalam buku teks, boleh buat buku aktiviti.
Nanti saya nak semak buku tulis sahaja. Buku tulis matematik 1, buku aktiviti, buku kerja tu simpan dulu dan naik sekolah nanti baru saya semak lah. Sebab buku tu akan sentiasa digunakan. Buku tulis ada 2 kan. Jadi hantar buku 1, minggu depan kita guna buku 2 pula. Okey, selamat menjawab.